Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Nur Sesabila binti Muhammad Nazir. Saya adalah Ketua Kumpulan Bayi Perbatangan pada hari ini. Sebelum saya memulakan perbatangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama adalah Zerina binti Ibrahim, yang kedua adalah Nivindran anak lelaki Rajin. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memulakan perbincangan pada hari ini. Pada hari ini, masyarakat di luar sana, adakah mereka mengetahui apakah itu tempen? Apakah tempen ini mendatangkan kelebihan ataupun keburukan kepada si pemakai? Dan juga tempen, apakah kegunaan tempen selain digunakan ketika wanita sedang haid? Dan juga apakah manfaat yang dapat diterima oleh semua sektor ataupun individu tersendiri apabila menggunakan tempen ataupun ada hubung kait dengan tempen. Oleh itu, saya akan memulakan perbincangan pada hari ini mengenai apakah itu tempen. Apakah itu tempen? Tempen merupakan satu produk yang direka khas menggunakan kain tiras dan juga kapas untuk menyerap cecair. Oleh itu, penggunaan tempen amatlah sesuai kepada kaum wanita ketika mereka sedang haid. Selain itu, penggunaan tempen ini juga digunakan untuk menyerap luka. Seperti meletakkan tempen tersebut di atas luka yang berlaku pendarahan kecil untuk menyerap kadar serapan darah, dan juga ia juga bertujuan untuk mengelakkan berlakunya jangkitan akibat luka tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan cara pembuatan tempen itu sendiri melalui video yang telah saya dapati melalui YouTube untuk menerangkan dengan lebih mendalam bagaimana pembuatan tempen itu mampu menyerap cecair dengan kadar yang pantas dengan menggunakan tempen. Di dalam video ini menerangkan cara pembuatan tempen itu sendiri menggunakan kain tiras dan juga kapas. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai asal-usul tempen. Dibuktikan oleh sejarah, tempen ini telah wujud pada abad ke-15 sebelum Masih, iaitu pada zaman Mesir Purba. Pada ketika itu, tempen ini dibuat menggunakan bahan semula jadi, iaitu seperti tumbuhan papirus, bulu-bulu haiwan, serat tumbuhan dan juga spine untuk dijadikan tempen pada ketika itu. Tempen ini ketika itu digunakan oleh kaum wanita ketika mereka sedang mengalami waktu haid. Berikut menunjukkan bahan-bahan yang digunakan pada zaman Mesir Purba untuk membuat tempen, yang terdiri daripada tumbuhan papirus, bulu haiwan, span dan serat tumbuhan. Persoalan yang jadi sering tanda tanya masyarakat pada masa kini adalah di mana mula tempen diperkenalkan. Melalui pembuktian kajian kes kami mendapati pelancong dari negara utama yang mengeluarkan tempen. Tempen diberi nama sebagai tampion. Tampion bermaksud sehelai pakaian untuk menyumbat lubang. Kemudian tempen ini tersebar luas di Amerika Syarikat, China, Malaysia, Indonesia dan banyak lagi negara yang menggunakan tempen. Jenis tempen yang pertama adalah Obi Pro Comfort Mini Tempens bersaiz 16 inci, sesuai digunakan kerana hujungnya yang diruncing menjadikan ia mudah diaplikasikan dan menjamin keselesaan kepada pengguna.
dan ia sesuai untuk pemula yang menggunakan Tempen. Kedua adalah Orbi Pro Comfort Super bersaiz 32 inci yang dilengkapi dengan teknologi Silk supaya pengguna dapat menikmati keselesaan dan perlindungan yang sepenuhnya, dan dilengkapi dengan teknologi Flow Lock untuk memastikan tiada kebocoran yang berlaku. Jenis Tempen yang ketiga adalah Orbi Pro Comfort Regular Tempen yang bersaiz 32 inci, tidak memiliki teknologi Silk Touch dan sesuai digunakan oleh wanita dengan aliran darah yang sedikit dan sederhana, dan memiliki teknologi Flow Lock untuk mencegah kebocoran. Jenis Tempen yang keempat adalah Unicharm Soft Tempen Organic Cotton. Produk ini diperbuat daripada 100% karpas organik. Produk ini bukan sahaja untuk menyerap darah haid yang banyak, tetapi dia juga bertujuan untuk menyerap peluh yang terdapat di bahagian intim wanita. Mari kita lihat dulu hubungan Tempen dengan manusia. Tempen, seperti mana yang kita tahu, Tempen digunakan oleh wanita ketika mereka sedang mengalami keadaan haid. Oleh itu, permintaan terhadap Tempen akan meningkat. Jadi, pihak kilang akan memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat di sekeliling, kesannya akan dapat mengurangkan kadar pengangguran yang tinggi. Mari kita lihat pula apakah hubungan Tempen dengan agama. Seperti yang kita tahu, Tempen ini digunakan untuk menjaga kebersihan intim wanita. Seperti mana yang kita tahu, Tempen ini digunakan untuk menjaga kebersihan intim wanita. Agama pula mengajar kita untuk menjaga kebersihan. Selain itu, Tempen ini juga dapat membantu untuk mengurangkan pembelian pad. Maka kadar pembaziran pad dapat dikurangkan kerana Tempen dapat digunakan sehingga 8 jam. Seterusnya, mari kita lihat apa hubungan Tempen dengan ekonomi. Tempen dapat memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat kerana permintaan terhadap Tempen semakin bertambah dari hari ke hari, menyebabkan kilang pembuatan Tempen memerlukan jumlah pekerja yang ramai. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan pengangguran serta meningkatkan pendapatan negara. Masyarakat yang kurang mendapat peluang dalam pekerjaan boleh memanfaatkan peluang ini. Seterusnya, wujud juga persaingan di antara syarikat pad dan Tempen. Persaingan ini adalah persaingan sihat di antara syarikat pad dan syarikat Tempen. Persaingan ini dapat dilihat dengan permintaan daripada pelanggan terhadap Tempen dan pad. Tahap keselesaan yang sesuai juga akan memberikan kemudahan kepada si pengguna untuk membeli produk tersebut. Seterusnya, wujud persaingan di antara jenis Tempen. Terdapat pelbagai jenis Tempen seperti Comfort Mini Tampons, Comfort Super, Comfort Regular Tampons dan Super Tampons for Heavy Menstrual Flow. Jenis-jenis tampon ini dipengaruhi oleh tahap pengaliran darah yang dialami oleh para wanita, seperti Heavy Menstrual Flow untuk aliran yang banyak. Seterusnya, hubungan Tempen bersama pengguna. Tempen ini direka untuk memudahkan kaum wanita untuk menjimatkan kos pembelian pad bagi pengaliran haid yang banyak dan lebih murah berbanding pad. Tempen ini dapat membantu pelanggan untuk berjimat-jimat kerana harga Tempen lebih murah berbanding pad yang dijual di pasaran. Tempen ini juga mudah didapati seperti di Watson. Hai, saya Nivindran Analaliki Rajendran, ahli kumpulan ketiga yang akan menyambungkan dengan kebaikan dan keburukan penggunaan Tempen. Kebaikan pertama adalah Tempen digunakan untuk mengelakkan kebocoran semasa haid dan boleh dipakai sehingga 8 jam. Selepas 8 jam, wanita itu perlu membuang atau menukar Tempen itu untuk mengelakkan beberapa kesan kepada kesihatan dan sekeliling. Seterusnya, Tempen adalah salah satu daripada beberapa produk kebersihan haid yang boleh digunakan dalam aktiviti sukan. Bagi wanita, Tempen adalah pilihan yang terbaik dan sesuai untuk wanita yang melakukan aktiviti berenang, terjun dan mengambil bahagian dalam olahraga lain. Hal ini dikatakan demikian kerana Tempen membuatkan wanita berasa selesa semasa melakukan aktiviti berenang. Mereka dapat terlibat secara aktif dalam sukan dan aktiviti lasak tanpa perlu risau berbanding dengan pad. Kerana pad akan membuatkan mereka agak tidak selesa kerana struktur dan cara penggunaannya lain berbeza dengan penggunaan Tempen. Kebaikan yang ketiga adalah Tempen membuatkan wanita untuk merasai kebebasan dan berani untuk menghadapi dengan dunia luar. Hal ini katakan demikian kerana kurang berkelihatan di bawah pakaian tidak kira apa-apa jenis pakaian.
Berbanding dengan pad yang mungkin kelihatan dari luar pakaian wanita, oleh itu mereka terpaksa memakai baju yang tidak ketat dan longgar bagi tidak berkelihatan di atas kain. Hal ini kerana struktur pad dan cara pemakaiannya begitu. Memandangkan tempon dimasukkan ke dalam alat sulit wanita dan tidak akan menghadapi masalah kelihatan di atas pakaian. Kebaikan nombor 4, tempon mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja kerana tempon adalah barang dalam saiz yang sangat kecil dan mempunyai struktur agak sesuai untuk simpan di dalam poket seluar, dompet dan beg tangan wanita. Mereka tidak boleh dijangka masa kedatangan haid. Jadi, penyimpanan dan membawa tempon secara lebihan ke mana-mana membolehkan mereka untuk memakai kedatangan haid secara tiba-tiba dan juga boleh ditukar apabila perlu ditukar. Seperti konsep yin dan yang, walaupun tempon memberi wanita pelbagai jenis kebaikan, tetapi masih ada juga keburukan penggunaan tempon. Keburukan penggunaan tempon lebih kepada wanita yang cuai dalam menggunakan tempon. Keburukan pertamanya adalah penggunaan tempon ada potensi untuk menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Kerana penggunaan tempon hanya digunakan sekali penggunaan sahaja dalam sehari. Maknanya, tempoh masa penggunaan tempon adalah maksimum 8 jam sahaja dalam sehari. Selepas 8 jam itu, kadar penyerapan darah haid dalam tempon itu akan berkurangan. Maka bau darah haid yang kotor akan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan akan keluar dan menjadikan suasana sekeliling tidak selesa dan orang sekeliling akan menjauhkan diri daripada wanita tersebut. Seterusnya, penggunaan tempon mempunyai sedikit potensi menyebabkan lapisan selaput darah wanita semakin nipis. Hal ini dikatakan demikian kerana cara penggunaan tempon itu adalah memberi risikonya selaput darah wanita menipis. Dalam alat sulit wanita yang bernama Faraj mempunyai lapisan tisu yang dipanggil himen berkemungkinan untuk menipis atau koyak apabila tempon terkena pada tisu tersebut. Kehilangan selaput darah wanita boleh mempengaruhi masa hadapan wanita itu menjadi rumit. Seterusnya, penggunaan tempon boleh mencetuskan penyakit jangkitan yang bernama toxic shock syndrome di bahagian bawah wanita yang dekat dengan bahagian intim. Apabila wanita itu memakai tempon dan tidak bertukar-tukar apabila keadaan tempon itu mencapai tahap maksimum penyerapan, bakteria biasa di dalam alat sulit wanita akan berlebihan. Oleh itu, berjangkitlah toxic shock syndrome. Jika penyakit ini dibiarkan, boleh mengancam nyawa wanita. Simptom-simptom daripada toxic shock syndrome adalah demam, muntah dan loya, cirit berit, sakit otot yang teruk, rasa lemah atau pening yang melampau dan ruam yang berkelihatan seperti selaran matahari. Akhir sekali, penggunaan tempon juga jadi pencetus kepada penyakit kanser akibat daripada pemakaian tempon yang terlalu lama. Sesebuah jenis tempon diperbuat daripada beberapa bahan kemikal ataupun bahan kimia, salah satunya adalah titanium dioxide. Titanium dioxide adalah bahan untuk memutihkan atau bahan pemutih untuk menjadikan tempon berkelihatan putih dan kemas. Jika wanita memakai tempon lebih daripada tempoh masa yang ditetapkan iaitu 8 jam, bahan kimia dalam tempon itu iaitu titanium dioxide akan mula keluar dan akan campur atau masuk ke dalam saraf darah wanita dalam alat sulit wanita dan sel-sel bahagian di situ akan mula merosak. Seterusnya, langkah-langkah menggunakan tempon. Yang pertama, mencuci tangan sehingga bersih untuk menghindari penyebaran kuman ke kawasan intim wanita. Kedua, memilih posisi yang selesa untuk memasang tempon tersebut. Sebarang posisi boleh dipilih oleh pemakai tempon mengikut keselesaan masing-masing. Saat memasukkan tempon, pastikan tubuh sentiasa dalam keadaan tenang agar tidak menimbulkan rasa sakit. Setelah pemakai berada dalam keadaan tenang dan di posisi yang betul, pastikan tali tempon berada di bahagian bawah, lalu masukkan tempon ke dalam sejauh jari tengah atau ibu jari. Kemudian, tarik keluar bahagian pelindung tempon. Setelah terasa nyaman, biarkan tali bergantung dan jangan ditarik keluar kecuali saat menggantikan tempon.
Tempon hanya boleh dipakai sehingga 8 jam untuk mengelakkan toxic shock syndrome. Pemakai boleh membuat peringatan untuk mengelakkan masalah seperti ini berlaku. Apabila tempon sudah terasa tidak selesa, tarik keluar tempon secara perlahan dan ganti dengan yang baru menggunakan cara yang sama. Seterusnya, tempon dibungkus dan dibuang ke dalam tong sampah, tidak ke dalam lubang tandas. Sebagai penutup, tempon ini telah direka cipta sejak awal abad ke-15 oleh tamadun Mesir Purba. Tempon ini sering digunakan oleh kaum wanita sewaktu haid. Tempon ini dapat membantu menyerap darah kotor dengan lebih efektif. Setiap penciptaan yang dilakukan mestilah ada kebaikan dan keburukan. Tempon ini telah memberikan banyak manfaat baik dari aspek agama, pekerjaan, ekonomi, masyarakat dan individu itu sendiri. Sekian, terima kasih.